Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama Cikgu Ana Azman. Hari ini Cikgu akan tunjukkan macam mana hendak menyusun atur pola dan menggunting fabrik serta memindahkan tanda pola. Okey, baik. Pola kita ada 4 keping, iaitu pola bahagian hadapan, pola bahagian belakang, lapik bahagian hadapan dan lapik bahagian belakang. Okey, baik, kita akan susun atur pola dan menggunting fabrik. Okey, biasa bahan yang basic yang kita perlukan adalah peniti, gunting. Okey, so kita ada kertas karbon dan ini adalah roda suring. Murah je roda suring ni, RM1 saja. Okey, baik, kita tepikan dulu. Ini kertas karbon tu pegang jahit Okey, baik. Sekarang cikgu akan bentang dulu fabrik. Okey, baik, fabrik yang cikgu gunakan ialah kain kosong ni 0.5 meter, maksudnya setengah meter sahaja, 0.5 meter. Dan fabrik bercorak kita gunakan sikit saja, maksudnya lebih kurang 0.25 meter, maksudnya suku meter, lagi sikit sebenarnya. Okey, tak apa, yang ni basic yang ni cikgu gunakan setengah meter. Okey, baik. Okey, setengah meter tak besar mana, dia hanya besar kalau kita lihat setengah meter besar ni sahaja. Okey, baik. Besar ni sahaja. Ini hujung, pada hujung sini ke hujung sini. Ini setengah meter. Baik, apa yang penting semasa kita menyusun atur pola ni, kita perlu melihat ira lurus. Ira dia ialah di sini pakan. Ini adalah ira dia memanjang ke sini. Okay, jadi kita akan mengikut ira. Okay, ini adalah kain setengah meter. Dia tak panjang, daripada sini sampai sini saja, sedikit saja. Jadi kita susun mengikut prinsip susun atur pola. Kita mesti susun sebaik-baiknya. Kain ni awak setrika dulu bagi rata, supaya senang kita nak susun atur pola, supaya dia tak berkedut-kedut. Okey, baik, yang penting tengok mana belah hadapan, belah belakang. Okey, baik, untuk prinsip atur pola kita perlu menyusun pola yang besar terlebih dahulu. Okey, baik, sekarang kita susun dulu atur pola untuk badan bahagian belakang, rompi. Okey, baik, kalau kita lihat di sini, ini adalah tanda lipatan. Maksud tanda lipatan, maksudnya semasa kita menyusun atur pola tu, kita kena lipat kain ni. Itu maksudnya tanda lipatan. Okey, kalau kain cikgu ni setengah meter, jadi cikgu hanya lipatkan sahaja. Okey, lipatkan sahaja. Kalau boleh jangan membazir kain, kita lipat ngam-ngam saja. Okey, ini adalah ira lurus. Okey. Kain ni tadi adalah setengah meter. Setengah meter, dia kecil saja kain ni. Okey, kita ambil daripada atas. Okey, baik. Sekarang kita susun. Okey. Okey, ini adalah tanda lipatan. Nampak tak cikgu lipat kain dia? Okey. Okey, sekarang kita susun. Okey. Jadi kita susun. Dan kita susun dulu. Jadi dekat sini ngam. Nampak tak? Muat di setengah meter kain sahaja. Okey, lepas tu ini bahagian belakang. Untuk bahagian depan, okey, kita akan susun begini. Dia sekeping, dia tak ada tanda lipatan, jadi dia sekeping. Jadi kain cikgu tak lipat, dia hanya satu keping sahaja. Baik, nampak tak? Okay, susun sini. Okay, tak nampak sekejap saya bawa naikkan sikit. Boleh susun begini, nampak tak? Ni cikgu senang potong sekali je, nanti dia tegak kat situ. Jadi begitu, boleh. Okay, ini cikgu lipat kain dia tadi. Ini basic yang kita nak susun atur pola tadi. Okay, baik, ini adalah bahagian belakang kain dia cikgu lipat. Okey, ini adalah ira lurus, ikut ira lurus. Ini adalah pakan, jadi ini adalah ira lurus. Okey, jadi sebenarnya kain ni banyak lebih, setengah meter ni banyak lebih lagi.
Tapi nanti kita nak ni kalau lihat ini potong satu keping. Sekali je kita potong. Ni satu keping. Tapi yang ini potong 2 keping. Jadi maksudnya kena potong 2 kali. Ataupun nanti kita akan lipat saja kain ni. Kita letak kat bahagian bawah. Bukan lipat macam ni okey, sekarang ni cikgu tunjukkan Okey, baik. Oleh kerana ruang cikgu tak banyak, jadi cikgu akan buat satu-satu dulu Okey, untuk susun atur pola yang basic adalah seperti ini. Okey, boleh Jadi cikgu akan potong satu-satu dulu. Cikgu akan potong bahagian belakang dulu Ingat bahagian belakang mesti lipat kain. Okey, nampak tak? Okey, baik ni cikgu lipat kain ni tadi. Dia berlipat. Kain tu cikgu lipat. Okey, baik, cikgu potong satu-satu dulu. Cikgu potong bahagian belakang dulu Ingat kain dia mestilah lipat. Lipat begini. Okey. Mesti berlipat begini. Okey. Dah lipat kain, pastikan dia tegaklah Soalnya kita susun atur pola tadi. Okey, baik. Sekarang cikgu potong bahagian belakang terlebih dahulu. Okey, baik. Sekarang kita pinkan untuk kita potong Okey, pinkan supaya dia tak bergerak. Okey. Kain ni tadi ingat kain cikgu gunakan 1/2 meter saja. Dia semasa menggunting fabric ni, dia kadang-kadang bergantung juga kepada corak fabric kalau memanjang ke, melintang ke dan sebagainya, bergantung Tapi hari ni kita cikgu guna kain kosong saja, lebih mudah Okey, bahagian bawahnya. Okey, lipatan juga bahagian belakang, lapis belakang. Okey, semasa menyusun atur pola ni juga, kalau boleh jimatkan fabric, susun rapat-rapat, cantik-cantik supaya jangan ada pembaziran fabric. Okay, baik. Okey. Okay, sekarang cikgu gunting dulu bahagian belakang supaya senang, sebab ruang cikgu tak banyak. Okey, cikgu potong dulu. Okey, kita tepikan dulu. Okey, baik, sekarang cikgu akan potong. Potong sampai potong habislah Okey. Dan kita potong lagi. Okey, dah siap. Sekejap kita akan pindahkan tanda fabric. Okey. Dah siap yang belakang. Sekarang kita tengok. Potong lagi. Pastikan gunting kamu tajam lah supaya emas dan senang kamu buat kerja. Okey, sepatutnya kamu yang kena bergerak bukan kain yang bergerak. Okey, oleh kerana ruang cikgu sempit, kain yang bergerak, cikgu tak bergerak. Okey, siap. Okey, sekarang kita nak potong pola bahagian hadapan.
Okey, pola bahagian hadapan. Macam mana cikgu cakap tadi. Okey, pastikan yang ni betul-betul lurus. Okey, sekeping je, tak perlu lipat. Okey. Dan di sini. Nampak tak? Gini. Oleh kerana dia nak potong 2 keping, ni 2 keping, ini 2 keping. Jadi cikgu lapikkan satu lagi kain supaya senang, ataupun awak boleh buat 2 kali. Dah potong sekali, buat satu lagi. Tapi cikgu nak mudah kerja cikgu akan lipat begini. Kain dia lebih tu tak banyak Ini untuk memudahkan kamu lah sepatutnya kamu kena jimatkan penggunaan kain. Maksudnya potong. Okey, yang ni tak, dia tidak berlipat cuma hanya cikgu lapikkan saja supaya kita potong 2 gus, dua keping sekaligus. Jadi lebih tadi cikgu hanya lipat, tapi bukan bahagian lipatan. Dia tak berlipat ni cikgu hanya lipat tadi, bukan bahagian lipatan ni. Kalau yang berlipat ini ada mestilah tanda 3 titik tadi. Cikgu lipat 2 begini supaya cikgu nak potong sekaligus, sebab dia nak 2 keping tadi. Okey. Jadi cikgu hanya lipat begitu. Susun. Nanti kita akan dapat 2 keping lah, tapi bukan yang berlipat maksudnya ada 2 keping kain dan cikgu nak potong 2 keping sekali. Okey, baik Boleh faham Okey, sekarang cikgu pinkan. Ni dia akan dapat 2 keping. Tapi oleh kerana kita nak buat design satu bercorak, jadi yang ni potong satu je lah. Tapi yang ni yang cikgu buat ni full, semua kosong. Okey, sekejap nanti cikgu akan tunjukkan contoh yang nak bercorak. Maksudnya kalau nak bercorak, yang depan tu 2 keping nak bercorak, jadi yang ni kena potong dekat kain bercorak. Bergantung pada design masing-masing. Yang ni cikgu tunjukkan basic je dulu Basic macam mana kita nak susun atau pola dan nak gunting fabric. Macam mana nak susun supaya tak salah gunting. Okey, baik. Dah susun macam tu. Ni begini. Kita nak dia tak membazir kain. Kita susun rapat-rapat. Sama juga ikut ira fabric. Ni ira lurus. Nampak tak? Nampak Jadi ni ira lurus. Okey. Dan kita potong lah. Okay, bila kita dapat hati dah tak bergerak, barulah kita potong. Untuk memudahkan cikgu potong siap-siap. Kainnya tak besar pun. Kain dia kecil saja. Sebab setengah meter saja Okey, cikgu potong siap-siap. Okey, nampak ini lebihan kain. Banyak lagi nampak lebihan kain. Setengah meter tadi. Okey. Yang ni pun macam biasa lah, kita potong. Jika dia tak bergerak kan kita potong. Okey. Ini cikgu potong, pisahkan dulu satu-satu supaya senang kita nak potong nanti. Okey. Tak? Okey. Kita potong satu. Okey, baik. Ni nanti dia akan terjadi 2 keping nampak 2 keping. Dia potong 2 keping Okey, baik. Potong. Kita potong lagi.
pastikan kain tu tak bergerak ya. Cikgu maksud lagi. Okey, siap. Okey, ini kita terus dapat dua keping. Tetapi sekiranya kita nak buat satu keping kosong, satu keping bercorak, jadi samalah. Ambil yang kain bercorak tadi, potong yang bercorak. Maksudnya dah habis pindahkan tanda pola. Ambil pola ni tadi, pindahkan dekat kain bercorak. Macam tu juga ambil ira lurus dan tekap sekeping je. Kalau nak dua keping bercorak, dua keping lah. Bergantung kepada design rompi masing-masing. Okey, boleh ya? Okey, baik. Okey, last kita potong bahagian lapik. Okey. Okey, kain tadi cikgu hanya ambil setengah meter saja. Senang senang nak urus setengah meter. Senang nak nak susun atur pun senang. Seeloknya masa menggunting ni kita yang bergerak, bukan kain yang bergerak. Dia sebab ruang cikgu sempit, jadi kain lah cikgu gerakkan. Biasa kalau sebab satu lagi cikgu potong pola kecil, tapi kalau kain besar biasanya kita yang bergerak. Okey, siap. Trim sikit di sini. Okey, dah siap. Sekarang cikgu tunjukkan macam mana kita nak pindahkan tanda pola. Ingat ikut design masing-masing. Kalau bahagian hadapan ni nak bercorak, bercoraklah. Jadi potong dekat kain bercorak. Macam tu juga caranya tadi. Kalau kata belakang nak bercorak, sama juga lipatkan kain ni. Okey, ini kain bercorak lah. Okey, yang ni tadi cikgu tunjukkan basic macam mana nak susun atur pola pada kain setengah meter. Okey, baik Okey, sekarang nak pindahkan tanda fabrik. Okey, sekarang kita akan dapat ni lah. Ni berlipat, lipatan. Okey, dia berlipat ini sekeping-sekeping. Dia tak berlipat. Dia sekeping-sekeping. Okey. Ni mesti dapat dua keping. Dia tak berlipat ni. Itu maksudnya tanda lipatan tadi. Okey, baik. Sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana nak pindahkan tanda pola. Maksudnya ini adalah kertas karbon. Kita hanya perlu tekap dan surih. Satu-satulah. Satu demi satu. Okey, kertas karbon di bawah, ataupun kita nak sekaligus pun tak apa. Kita kena masukkan kertas karbon ni di bawah. Contoh kalau kita nak surih sekaligus, boleh. Bergantung pada kain kamu mana depan mana belakang. Kalau nak sekaligus, masukkan saja kertas karbon ni dekat tengah. Jadi luar dalam boleh dapat. Okey, tapi cikgu nak surih satu-satu. Cikgu surih bahagian belakang dulu. Nampak? Okey. Tekaklah dia macam kertas karbon. Jadi kita akan surih ikut semua tanda pola yang kita dah buat. Begitu. Tekan saja. Pastikan belakang tu ada. Nampak tak? Pastikan. Satu lagi, nak pemilihan kertas karbon ni mestilah berlainan warna dengan kertas kain kita supaya nampak masa kita nak cantum, masa kita nak menjahit nanti. Pastikan ni warna biru, warna merah, jadi dia nampaklah kertas karbon. Jangan biru, kertas karbon biru. Susahlah nak nampak. Okey. Dan seterusnya pun sama. Kertas karbon tu boleh gerak-gerak lah. Maksudnya kita surih. Tekan. Pastikan dia nampak. Surih. Jangan tiba-tiba tak nampak. Pastikan nampak. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Yang penting yang penting ni yang kita ni, yang tepi-tepi ni kita akan surih. Semua surih ni. Tekap dan surih. Ni baru satu bahagian tau. Yang satu bahagian lagi tak buat lagi.
Suri sampailah betul-betul habis. Dah habis. Yang penting ni lisu pemadan. Lisu pemadan ni kalau boleh surihkan sekali bahagian tengah ni sebab senang. Jarisan pinggang ni. Surihkan sekali. Senang kita nak apa ni lepas tu barulah kita surih lisu pemadan. Tekankan betul-betul tekan macam tu. Tekan. Yang ni tak perlulah. Ini adalah lapik tadi ni butang, garisan butang perlu surih. Lapik pun perlu. Ni tanda pemadan ni perlu surih sekeliling sebab kita nak jahit nanti mengikut tanda pemadan. Surih sampai habislah. Setelah itu dia baru satu bahagian. Kita baru surih satu bahagian. Yang bahagian yang satu lagi ni kita belum surih. Jadi macam mana nak surih? Kita kena buka ni, ataupun tadi kalau nak sekali surih pun boleh. Buka dan kita tekapkan macam ni. Dan kita akan surih sekali lagi. Ataupun tadi kalau nak sekali kerja, kita buat surih macam ni depan belakang macam ni pun boleh, macam tu. Dan surih lagi. Ni tadi cikgu buka dia punya peniti tu dan cikgu surih. Surih sekali lagi. Surih sampai habis. Surih sampai habis. Maksudnya kertas karbon tu kamu kena gerak-gerakkan lah. Gerak-gerakkan kertas karbon tu. Pastikan bila awak surih tu dia maksudnya tanda tu ada. Dan dengan kita surih tiba-tiba tak ada. Bila kita surih kita tengok ada tak? Nampak macam tu. Nampak ada tanda tu. Pastikan tanda tu ada. Baik, begitulah proses memindahkan tanda pola pada setiap awak punya guntingan fabrik tadi Ini pun pindahkan. Ni yang penting ni tanda bahagian butang ni lisu pemadan. Ni semua kena pindahkan tanda pola. Bulatan ni tak perlulah. Pindahkan lisu pemadan ni. Lisu pemadan, garisan pemadan. Garisan-garisan pemadan ni garisan kita hendak jahit. Jadi perlu untuk bagi murid yang baru belajar ni amat penting lah supaya bila menjahit tu dia tidaklah besar kecil kalau dia ikut garisan pemadan ini. Okey, baik. Itu sahaja pembelajaran cikgu pada hari ini. Diharap dapat membantu murid-murid untuk menyediakan rompi dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.